Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat petang, bersiaran secara langsung dari Richworks, Section 13 Rich Q. So, saya sedang live untuk sesi kopi panas. Alhamdulillah, hari ini kita dah bersiaran berturut-turut juga, tanpa gagal sejak hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Sabtu, Ahad kita live di sesi Cost Analysis Mastery dan juga di sesi Smart Cash Flow Management semalam. So, tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar? Selamat petang. So, ini adalah sesi kopi panas bersama dengan saya. Nama saya Nasrul Hadi. Saya adalah Vice President untuk Richworks International Sdn Bhd. Dan saya sangat bersemangat. Siap hari ni tak pakai tie. Ada sebab, nanti saya cerita kenapa saya tidak bertali leher pada hari ini. So, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak anda bantu saya maklumkan kepada saya, adakah suara saya jelas dan adakah visual saya jelas. Kalau suara saya jelas dan visual saya jelas, tulis itu jelas dan terang. Jelas dan terang. So, bantu saya tulis itu jelas ataupun terang. Anda di Facebook Richworks, tolong share komen. Anda di Instagram, terima kasih. Anda di Instagram, Instagram Richworks Official. So, tuan-tuan dan puan-puan, so kita macam tengah sibuk petang ni. Mungkin ada yang tahulah apa yang sedang berlaku sekarang. So, saya tak nak touch tentang tu. Mungkin saya akan touch, tengoklah. Bukan pasal apa, nak touch pasal apa yang anda patut buat sebagai business owner buat waktu sekarang ni. So, saya sebenarnya, of course, kalau anda tengok kenapa saya pakai macam ni, sebenarnya saya sepatutnya cuti hari ni. Sepatutnya cuti sebab over the weekend saya dah bertugas selama 2 hari. So, saya baru sahaja habis 2 sesi, iaitu sesi Cost Analysis Mastery pada hari Sabtu 22 Februari dan juga Smart Cash Flow Management untuk sesi Classroom combo. Kita panggil tu kelas combo, Classroom combo, 2 hari 1 malam. Macam percutian pula. So, bagi anda siapa yang berkesempatan hadir program Smart Cash Flow dengan Cost Analysis Mastery ni over the weekend, tulis itu hadir, baru hadir. Cuba share apa pendapat anda tentang sesi yang baru-baru ni. So, saya dah berjaya settlekan. So, anda di page Richworks nampak lain. Yes, Cik Alin dan nampak lain lah. Sebab hari cuti, so kita tak pakai baju tie semualah. So, kita pakai baju Billionaire in Training. Okay, boleh? So, tuan-tuan dan puan-puan, Camp SCM Tuan Nas terbaik. Terima kasih Tuan Ahmad Amin. Tuan Ahmad Amin ada datang. Dia dekat Facebook. Ahmad Amin, Tuan Ahmad Amin dia hadir. So, anda di Instagram, siapa yang hadir? Tuan Aiman Mazman. Dia hadir. Terima kasih Tuan Aiman. So, tolong tulis apa bestnya hadir baru-baru ni. Terima kasih kerana hadir. Memang terbaik. Padu abad, bos. So, padu abad Padu abad tu apa? Tak pernah perasan lah. Padu abad Tak pernah dengar padu abad. So, okay, macam ni. Apa yang best pasal, boleh saya share sikit sebelum saya cerita topik hari ni. Topik hari ni sangat padu juga sebab kita nak cerita pasal kepentingan akaun. Dan saya mungkin menarik juga ni. Mungkin ada yang rasa macam kenapa nak kena buat akaun. So, petang ni kita akan share pasal apa yang bestnya tentang buat akaun ni. Mungkin kenapa kena buat akaun tu kita nak share. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan, saya dah run kelas Cost Analysis dan Smart Cash Flow Management. Alhamdulillah, saya just nak recap yang saya rasa sesi Cost Analysis Mastery baru-baru ni adalah yang antara yang terbaik saya pernah run. Sebab pemahaman student sangat padu. Maksudnya saya tak perlu, macam mana saya boleh ajar dengan tenang dan saya tahu anda semua boleh faham. Itu bestnya baru-baru ni. Terima kasih Puan Noni Ayub. Dia hadir. Bagi memang power gila. Rugi korang tak join. Terima kasih Puan Noni di Facebook. Dia macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Saya ajar costing dan saya ajar cash flow adalah benda yang sebenarnya susah tau. Topik tu sebenarnya susah. Kalau anda tak belajar dengan guru yang betul, topik tu sebenarnya sangat susah. Dan dia bukan topik yang, dia heavy topik. Dalam bahasa, kalau kita mengajar, kita panggil tu dry topik. Topik yang perlu, dia dry ni maksudnya benda yang susah nak kita cairkan ilmu tu masuk dalam kepala otak ni. Dia ambil masa. So, alhamdulillah bila saya dah run sesi, especially Cost Analysis Mastery, saya perasan yang mungkin disebabkan saya selalu buat live dan mungkin disebabkan saya kerap
share pasal cash flow, saya kerap share pasal costing. So kesan dia adalah student peserta yang hadir cepat tangkap. Betul tak? Cepat tangkap. Tuan Amin, Puan Nani, anda yang di dalam Facebook, Tuan Aman ya tadi, Tuan Arman. Kenapa dia siapa tadi nama dia? Yang hadir tu Tuan Aiman, Tuan Aiman. Tuan Aiman yang hadir. So anda boleh tahu yang sesi tu dia lebih, orang kata, cepat, senang tangkap, betul? Ke saya je yang rasa macam tu? Tak kisahlah. Kalau saya je yang rasa macam tu, saya tak ada isu. Sebab saya rasa puas lah bila mengajar, sebab dia akan memberi pemahaman yang bagus kepada anda yang hadir. So saya appreciate kalau anda boleh war-warkan tentang kelas sesi ini kepada orang lain. Mungkin mereka ada situasi tentang cash flow, ada situasi tentang costing. So insyaAllah saya boleh bantu untuk support dan beri ilmu yang lebih berguna untuk anda. Anda pasti akan dapat manfaat dan perbetulkan tentang anda punya costing dan juga anda punya cash flow. Okey. Okey ke tak ni? Ke saya cakap sorang-sorang? So ready tak kalau saya nak share tentang topik petang ni? Boleh? So saya punya topik petang ni adalah melibatkan nyawa, tuan-tuan dan puan-puan. Seperti mana juga nyawa ke beberapa orang hebat di negara kita sekarang, nyawa tengah ada yang hidup, ada yang maki hidup, ada yang ni. So kita nak cerita pasal nyawa anda punya bisnes. Adakah nyawa bisnes anda dah tahap kritikal sekarang? So saya nak share macam mana nak bantu anda settlekan tentang kalau anda ada situasi tentang bisnes anda sekarang. Dari segi anda punya kelangsungan, survival of your business, ataupun anda nak grow lagi anda punya bisnes. So siapa nak tahu, say I. Tulis itu I. Dan tulis itu ready. Tulis itu ready. Tulis ready kat situ. Tulis ready. Ready yang saya nak share. Kenapa pentingnya account, rekod perakantan untuk anda perbaiki kalau bisnes anda tengah nyawa dalam tahap kritikal, ataupun anda sebenarnya tengah nak grow lagi bisnes anda. Dia dua benda Account ni dia akan bantu bisnes yang tengah nyawa-nyawa ikan, tengah kritikal, untuk selamatkan diri, naik ke satu level yang lebih selamat, ataupun bisnes yang dia punya potential untuk grow tu ada, tapi dia nak grow tak grow, nak grow tak grow. Dia macam ada situasi yang menghalang dia punya growth rate ni. So that's why saya nak share pasal kepentingan perakantan hari ni. Boleh? Ada empat kepentingan. Boleh ke? Ready? So kalau ready, tulis itu sekali lagi, bersedia. Tulis itu bersedia. So saya nak share empat sebab pentingnya akaun kepada usahawan, business owner dan juga bisnes sendiri. Sama ada anda enterprise ke, anda syarikat sendirian berhad ke, anda PLT ke. So ini kepentingan dia. 4 sebab kenapa anda kena prepare account. Okay, ready? Terima kasih anda di Instagram dah bersedia, anda di Facebook pun dah bersedia. Okay, Nombor satu adalah sebagai alat pengukur. Alat pengukur. Kita ni belajar kemahiran hidup ke, nak buat construction rumah ke, atau apa ni? Yes, sebagai measurement. Measurement dia apa tau? Untuk bukan nak measure baju, bukan nak measure baju, nak buat kain ke apa, tidak. Kita nak measure adakah bisnes anda ni, adakah bisnes anda ni untung ke rugi? Adakah bisnes anda ni sihat atau tidak? Atau sebenarnya bisnes anda ni ada benda yang anda tak perasan. Mungkin blind spot yang anda tak nampak. So itu pentingnya rekod perakantan. Bila kita cerita pasal rekod perakantan, nombor satu dia adalah untuk guna untuk alat pengukur ataupun nak measure bisnes anda ni sebenarnya macam mana rupanya. Untung ke, rugi ke, atau sebenarnya boleh grow lagi ke, atau sebenarnya tak tinggal berapa satu tempoh ni, tinggal berapa bulan ni, tak lama lagi bisnes you boleh tutup. Seriously tuan-tuan dan puan-puan, ada case yang kita dah kaji di kalangan kita punya student, Titan, Spire dan yang lain-lain lagi. Kita perasan yang sebenarnya bila bisnes tu tak ada account, dia pun tak tahu sebenarnya kalau dia tak perbetulkan beberapa perkara, especially melibatkan cash flow dia, melibatkan dia punya hutang, melibatkan dia punya costing, melibatkan dia punya structure, asset dia ada berapa, liability dia ada berapa. Kesannya mereka boleh tiba-tiba bisnes terus tak boleh run, tiba-tiba bisnes tak cukup duit, terus kena tutup. Production tak boleh run, gaji pekerja tak boleh bayar. So apa lagi yang tinggal? Terpaksa tutup. Okay?
So that's why pentingnya bila you buat account ni, kita nak tahu macam mana untung ke tidak ni. Kita nak apa tahu? Kita nak tahu kita punya balance sheet rupa dia macam mana, kunci kira-kira. Kita nak check P&L kita rupa macam mana. Kita nak check kita punya cash flow statement kita. Okey ke tidak ni? Berat sangat ke topik account ni? Anda ni okey ke tak ni? Cuba anda di Instagram ni share sikit. Anda di Instagram ni masuk keluar je ni konsep dia. Tuan Hassan Albana baru cerita jelas dan terang. Lambat sangat tu. Okey, tak kisah, tak ada isu. Okey, itu nombor 1. Sebagai alat pengukur. Buat akaun ni nak tahu anda untung ke rugi. Kalau tidak, anda pun tak tahu. Nak tahu anda ni bisnes untung ke tidak, untung ke, rugi ke, atau duit tinggal berapa. Itu tujuan kena buat akaun. Dan ke mana kita punya duit yang sepatutnya. Contoh kalau ada orang hutang kita, ataupun berapa banyak orang kita hutang orang. So itu pentingnya anda kena buat perakaunan. Boleh? So boleh saya teruskan tuan-tuan dan puan-puan? Boleh saya teruskan? Nombor 2. Tulis itu 2. Sebab kedua anda kena buat akaun. Sebab kedua anda kena buat akaun. Waalaikumsalam. Tuan MXRX. Susah nak sebut nama ni. Dekat Instagram ni. Susah gila nak sebut nama ni. Saya tak jelas nama dia siapa. Okay, tak ada isu. Okay, nombor 2. Tulis itu 2. Tulis 2. Terima kasih. MSR Burger pun ada join juga. Padu. Okey. Nombor 2. Nombor 2, tuan-tuan dan puan-puan, adalah bila anda nak apply loan, nak expand anda punya bisnes. Kan saya cakap tadi, buat account tak semestinya untuk tahu anda punya bisnes ni kalau nyawa kritikal je. Kalau bisnes nak grow, lagi lah kena buat account. Sebab tanpa account, anda tak boleh nak apply untuk loan. Sebab bank nak tengok profit and loss statement ataupun income statement. Bank nak tengok balance sheet. So dia nak tahu bank nak tahu bisnes ni sihat ke, harta bisnes ni ada berapa, hutang tinggal berapa. So that baru bank yakin nak bagi pinjaman. Cakap sebelah loan. Pinjaman equal to loan. So kalau bank tak tahu anda punya financial reporting, bagaimana bank nak bagi pinjam duit? Tu kisahnya tuan-tuan dan puan-puan. So saya seriously nak bagi tahu yang anda kena buat account so that anda ada peluang untuk dapat loan. Okey. Waalaikumsalam Tuan Fazmi, apa khabar? So sebab kedua adalah kena penting buat account sebab dokumen sokongan untuk apply loan. That's why kena buat account. Okey, boleh saya sambung lagi? Nombor 3. So hari ni kita sedikit pantas. Saya harap anda boleh tangkap. Tak adalah pantas sangat. Okey lah tu. Okey. Nombor 3. Nombor 3, tuan-tuan dan puan-puan, adalah bila anda buat bisnes, dia perlukan akaun. Tujuan dia, tuan-tuan dan puan-puan, adalah untuk anda gunakan rekod perakaunan tersebut untuk anda boleh audit akaun dan juga untuk anda declare cukai. Mungkin ada yang kata, Tuan Nasrul, saya lari cukai. Buat apa saya nak tunjuk kat orang? Saya enterprise je. Tak payah buat audit. Betul. Cakap sebelah betul. Enterprise memang tak payah buat audit. Tapi enterprise terdedah kepada audit oleh lembaga hasil dan juga custom. Memang enterprise tak perlu buat audit oleh external auditor ataupun audit luar ataupun audit independent auditor macam syarikat Sdn Bhd. Tapi kalau anda run enterprise, kalau anda tak buat account, kalau anda tidak buat balance sheet, P&L semua tu, anda tak boleh submit cukai. Dan bila anda tak submit cukai, anda terdedah kepada audit oleh lembaga hasil dan juga mungkin custom. So jangan kata kalau anda hanya syarikat Sdn Bhd saja kena buat account, rekod perakaunan. Kalau anda adalah enterprise pun kena ada rekod perakaunan. Sebab kalau nak submit borang B tu borang cukai untuk enterprise, perlu ada rekod perakaunan. Rekod perakaunan yang saya masukkan ni adalah balance sheet dengan P&L tu. Kena ada. So ini yang saya harap anda boleh buat. Anda boleh mulakan. Kenapa anda kena ada rekod perakaunan ni? Setakat ni okey ke tidak ni? Macam semua tak tahan je tengok ni. Saya perasan viewer ni rendah. Mungkin sekarang semua tengah scroll apa yang sedang berlaku di tanah air kita sekarang. Nanti saya akan share sedikit apa pendapat saya, apa anda patut buat. Boleh? Boleh stay lagi? So itu sebab yang ketiga. So sebab yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, last, nombor 4, tulis itu 4 last. Tulis itu 4 last. 4 last, tulis itu 4 last. Okey. Last, 4 last.
Okey. Tadi saya sebut pasal nyawa-nyawa ikan, betul? Dan saya juga sebut bila kita prepare account, sebab-sebabnya tak kisah sama ada bisnes anda tengah nyawa-nyawa ikan atau nyawa-nyawa ikan macam ni, atau bisnes anda nak grow lagi. So dua benda ni melibatkan satu benda, iaitu tuan-tuan dan puan-puan, dia melibatkan masa depan. Masa depan. So masa depan kita bagaimana? So of course, kalau ada rekod perakaunan, lebih mudah untuk anda rancang masa depan bisnes anda. So dalam bahasa mudahnya, nombor 4, kenapa kena buat account is because untuk anda punya future planning. Perancangan masa depan, nombor 4. So apakah rancangan masa depan anda bila buat bisnes? Saya nak share satu cerita. Boleh saya share cerita tak? Tulis situ. Kalau boleh share cerita, tulis situ. Boleh share cerita. Okey. Boleh saya share cerita. Okey. Cerita dia berbunyi begini. Beberapa hari sebelum saya run kelas cost analysis dan cash flow management baru-baru ni, saya dapat PM melalui Facebook. Ada seorang student Spire. Puan ni, saya tak perlu sebut nama dia. Beliau PM saya di dalam Facebook. Beliau kata dia minta pendapat. Beliau minta pendapat yang beliau kata beliau sekarang dalam ambang nak tutup kedai. Sebab dia buat bisnes fashion dan dia menanggung kos untuk run the kedai. Kos operasi kedai tu sangat tinggi. Ada sewa, ada staff, ada utility, ada macam-macam benda lah. Bila kita nak maintain kedai tak besar, tapi it's just that saya tak pasti adakah kedai tu kedai ataupun butik ataupun showroom. Regardless lah. Cuma dekat kedai tu dia ada 3 staff. Okay, dia tanya saya dalam grup, Tuan Nasrul, apa saya patut buat? Adakah saya patut tutup kedai atau saya teruskan saja kedai ni? So awak rasa saya patut jawab apa? Of course saya tak boleh jawab dia patut tutup, ataupun saya tak boleh jawab dia patut teruskan kedai tu atau tidak. Sebab apa? Kenapa? Tanya orang sebelah. Tulis situ. Kenapa? Kenapa tak boleh decide untuk dia? Sebab of course saya perlukan data, saya perlukan fakta, saya perlukan justification, saya perlu bercakap dengan dia. So apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan adalah, siapa nak tahu, say I. Tulis situ I. Tulis I nak tahu, tulis situ. Suspense sikit cerita ni. Cerita ni agak sedikit suspense Acah-acah suspense pun okey lah. So bunyi apa Ada bunyi ke? Okey. So kenapa Kenapa? Apa yang menarik adalah, saya cakap je dengan puan tersebut, salah seorang student Spire tu, saya bagi tahu dia, saya maklumkan kepada beliau. Okey, puan student Spire dan puan sebenarnya layak untuk hadir, dapat akses, sekali akses, maksudnya complimentary tiket untuk hadir ke program Cost Analysis Mastery dan juga Smart Cash Flow Management. So just so happen masa beliau tanya tu, sama ada hari Rabu ke hari Khamis, beliau tanya saya. Saya rasa hari Rabu, beliau tanya saya, Rabu minggu lepas. Saya terus cakap dengan beliau, saya cakap, Puan, boleh tak Puan datang kelas saya minggu ni? Maksudnya minggu lepas lah, weekend baru ni. Kemarin lah dengan semalam. Sebab saya cakap dengan beliau, saya tak boleh nak bagi jawapan. Sebab takut nanti tersalah pilih jawapan. Sebab saya takut saya bagi keputusan yang silap. Adakah dia nak patut adakah dia patut tutup ataupun teruskan. So apa yang saya bagi tahu beliau, saya cakap suruh datang kelas. Dan alhamdulillah disebabkan beliau ada akses sebagai Spire, saya mohon beliau berhubung dengan beliau punya client account executive ataupun KE, dan minta dapatkan pelepasan untuk hadir. Sebab kalau anda Spire, anda perlu tunggu queue untuk hadir ke program Cost Analysis Mastery dengan Smart Cash Flow ni. So saya bagi beliau peluang untuk cepatkan queue dia. So dia pun dapat hadir. Dan alhamdulillah juga, hasilnya bila beliau hadir semalam lepas habis kelas, beliau dapat duduk dengan saya dan beliau tahulah apa yang beliau nak buat, dan saya harap beliau dah buat keputusan yang betul lah. So apa maksudnya ni? Maksud saya, beliau dah tahu kepentingan beliau kena record, kena ada numbers, kena ada recording, kena ada perakaunan, baru beliau boleh decide sama ada nak teruskan bisnes ataupun nak tutup je. So saya tak nak cerita kepada anda apakah keputusan yang beliau buat. Saya takut beliau tengah tonton juga. So apa saya maklumkan kepada beliau adalah, saya bagi tahu, it's your decision, tapi decision mesti dibuat berdasarkan fakta. Dan fakta tu mesti fakta yang berdasarkan
kiraan kalkulator ataupun numbers. Dia mesti berdasarkan numbers. Dia bukan kira pasal emosi, dia bukan kira pasal sama ada suka atau tidak. It's always falls back on numbers. Because business adalah dirun disebabkan numbers. Ada untung, ada rugi, ada duit, nampak duit. So kalau business tu anda run, tapi sebenarnya dia datang rugi je, anda sedang bleeding. Betul tak? Membunuh diri anda secara senyap. So itu yang saya bagi tahu kepada beliau. So alhamdulillah beliau boleh rancang masa depan beliau dengan lebih baik. Dan eventually beliau bagi tahu semalam decision. Saya ada bagi proposal saya based on numbers. Saya bagi proposal number, proposal nama pula ni dah macam politik lah. Saya bagi proposal saya adalah berdasarkan fakta, berdasarkan numbers yang beliau present kepada saya, rekod perakaunan semua. So that's why pentingnya kena ada rekod perakaunan, record accounting records. Because it's always falls back on numbers. So numbers dia apa? Apakah numbers dia sebenarnya? So kalau numbers dia menyatakan yang anda kena tutup, tutup. Kalau numbers tu menunjukkan yang anda kena teruskan, teruskan. So cakap orang sebelah, mana akaun aku? Tulis itu. Tulis itu, mana akaun aku, tanda soal. So dapat tak? 4 sebab kenapa anda kena ada rekod perakaunan. 4 sebab kenapa anda kena ada rekod perakaunan. Yes, Puan Noni. Terima tuan. Paling penting, jangan rompak duit syarikat. Betul. Jangan rompak duit bisnes. Itu salah satu benda penting. Anda kalau tak ada akaun, anda tak boleh nak, basically, anda akan teruskan rompakan bersenjata tu. So berhentilah merompak. Okay? Boleh? Okay. So ada orang minta saya ulas pasal situasi ni. Boleh, saya boleh ulas. Tapi saya ulas bukan dalam kerangka orang ni punya ulas. Ulasan saya adalah lebih objektif. Ulasan saya adalah lebih kepada fakta. Apa saya nak anda ulas pasal situasi sekarang? Of course, saya boleh ulas, tapi saya tak nak ulas apa pendapat saya. Saya punya pendapat satu je. Siapa nak tahu say I? Siapa nak tahu tulis situ nak tahu. Okey, apa yang saya nak ulas adalah apa saja yang sedang berlaku di negara kita sekarang. Nombor 1, saya nak anda sentiasa berdoa semoga kita semua sentiasa selamat di dalam lindungan Allah. Itu nombor 1. Doa juga rezeki kita okey, rezeki kita diberkati, sentiasa dilimpahi rahmat rezeki yang baik, sebab kita business owner. So kita akan teruskan berdoa yang baik-baik. Doa yang baik-baik untuk kita, bisnes kita. Dan nombor 3, tuan-tuan dan puan-puan, teruskan buat sales. Jangan sibuk untuk analisa terlalu banyak. Mungkin anda akan ada pendapat sendiri. Pada pendapat saya senang je. Ini adalah waktu yang kita doa yang baik-baik je. Kita jangan jadi macam certain orang yang terlalu emotional. Tak perlu emotional. Sebab kita sekarang tengah run business. Kalau dalam waktu sekarang kita emotional, kita tak boleh berfikir secara strategik. Sebab situasi pun sekarang ditambah dengan COVID-19, ditambah dengan ketidakstabilan ni, kita just buat benda yang kita boleh kontrol. Saya selalu, kalau part-part macam ni, saya selalu follow apa yang Dr. Azizan cakap. Dr. Azizan cakap apa tau? Always Dr. Azizan dan Tuan Haji J juga selalu sebut, control things that you can control. Control, contoh kita ni macam, dunia kita ada dalam satu bekas ni. Kita cuma boleh kontrol apa yang ada dalam bekas ni saja. Iaitu dalam dunia kita adalah diri kita dan juga bisnes kita. So kita kontrol benda yang dalam bisnes kita ni. Kita kontrol sehabis baik. Apa yang berlaku dekat luar tu kita ambil tahu. Dan kalau di effect dengan benda kita, kita try untuk kawal ataupun tengok apa opportunity yang ada. That's it. Sebab banyak benda kita tak boleh kontrol, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak boleh kontrol. Kita tak boleh pergi untuk buat apa-apa benda yang kita rasa. Sebab masa ni singkat masa singkat dan bisnes ni bergerak dengan sangat laju. So kalau kita sibuk nak betulkan benda, nak pergi betulkan benda yang kita memang tak ada kuasa nak buat, then better janganlah. Yes, kita boleh baca sebagai pengetahuan am supaya kita tidak ketinggalan. Tapi most of the time, tuan-tuan dan puan-puan, control things that you can control. So apa contoh things you can control? Kita boleh control kita punya cash flow label. Kita boleh control kita nak buat sales atau tidak. Kita boleh control kita punya berapa harga kita nak charge kepada klien. Kita boleh control costing kita, mana yang kita mampu control. Dan kita boleh control emosi kita. So jangan terpengaruh dengan emosi kita, terjerat pula sebab kita mungkin ada sewa perlu dibayar, costing perlu dijaga, pelanggan perlu dibelai, kita perlu ada staff untuk dipastikan gaji mereka ada setiap bulan. So banyak benda kita kena buat. So kita buat apa yang kita boleh buat, kita kontrol. Dan
Kita ada satu kuasa. Siapa nak tahu? Say I. Kuasa apa? Kita semua ada satu kuasa ni. Kita ada satu kuasa. Kuasa kita adalah kuasa kita berdoa. Semua orang boleh berdoa. So kita berdoa saja yang baik-baik. Dan kita buatlah account. Startlah buat account. Kan tadi saya ada sebut 4 sebab kenapa kena buat account. So kita buatlah account kita. Sebab nanti lepas afterlife pun kita ada account untuk dijawab juga. So yes, anak perlu sekolah. Yes, buatlah. Kita buat apa yang kita patut buat, tuan-tuan dan puan-puan. Control things that you can control. Certain things you cannot control at all. So kuasa berdoa tu je lah. Doa yang baik-baik je lah, tuan-tuan dan puan-puan. So kami dari Chooks pun akan sentiasa beri update terbaru. Jika ada certain things yang berlaku yang melibatkan cash flow, macam saya cash flow, melibatkan costing, melibatkan undang-undang, kalau ada perubahan ke apa, dan kami akan update. So benda tu kami rasa bila kami update tu, kami rasa anda boleh control the things. Okay? Boleh? Cukup? Okay, so mungkin ada yang nak sambung, baca apa yang patut, baca pengetahuan am katanya. Mungkin ada anda nak pergi baca pengetahuan am, sambung baca pengetahuan am tu, sambunglah baca, tapi sambil baca tu berdoalah yang baik-baik. InsyaAllah kita Malaysia bumi bertuah, tuan-tuan dan puan-puan. Malaysia bumi bertuah. Alhamdulillah kita tak ada bencana alam yang serius. Kita tak ada benda-benda yang kita tak macam jiran, beberapa jiran kita. Kita setakat ni masih stabil. Kita tak ada orang gaduh-gaduh sangat. Yang gaduh pun bukan kita mungkin. So kita just relax, tenang, kita berdoa, tawakal dan teruskan buat sales. That's it. Teruskan buat sales dan start buat account. Tu je lah. Dan tengoklah duit kita tinggal berapa. Kalau duit kita sikit, kita cari lagi. Kalau duit kita banyak, kita kawal emosi. Jangan terpengaruh dengan benda yang tak sepatutnya. Boleh? Don't overreact. Control things that you can control. That's what my suggestion. So, boleh? Okay? So, pastikan anda share live ni kepada ramai orang. Okay, sorry. Sekejap. Okay. So, anda di page Richuk ni, pastikan anda join group nak urus bisnes. Pastikan anda join group nak urus bisnes.com/group. Join group ni. So saya nak anda join group ni, join group nak urus bisnes ni. So anda basically esok saya ada sesi bangun lah. Bangun pukul 9 pagi insya-Allah. Yang mana esok mungkin ada topik lain, mungkin saya akan share tentang artikel ke kalau ada artikel. So okay, teruskan buat bisnes, teruskan buat sale. Tengok balance account sekarang dah pukul 6. Sekarang dah pukul 6 petang. Sekarang pukul 6 petang, tuan-tuan dan puan-puan. Check balance account tinggal berapa. Check sekarang. Habis saya live ni terus check duit tinggal berapa. So rancang malam ni nak buat. Kalau malam ni boleh buat sales lagi, buat lagi sales. Esok plan nak buat apa. Okay. Hai Puan Ayu baru masuk lah tu. Okay, tak apa. Nanti tengok balik live saya dari mula sampai habis. Okay. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Ingat last, kita ada kuasa iaitu berdoa. Saya doakan semoga kita serta berada dalam lindungan Allah SWT. Dan saya doakan anda semua kaya dan berjaya, InsyaAllah. Amin. So, all the best tuan-tuan dan puan-puan. Take care. Pergi tengok account duit tinggal berapa sekarang. Jangan murung sudah. Kalau banyak, pandailah jaga duit tu dengan baik. Okay? InsyaAllah. Take care. Assalamualaikum.